Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah khusus yang kami muliakan, barisan rakan-rakan sekalian, selamat datang ke sesi forum pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam forum yang membincangkan satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar dan bakal pendidik. Tajuk forum kita pada hari ini ialah pendidikan digital, adakah anda benar-benar bersedia? Seperti yang kita semua sedia maklum, perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pendidikan secara menyeluruh. Daripada penggunaan papan hitam kepada papan pintar, daripada buku teks kepada e-buku, malah kini kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence seperti ChatGPT semakin digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi persoalannya, adakah kita benar-benar bersedia menghadapi perubahan ini? Adakah kemudahan teknologi sahaja sudah mencukupi ataupun terdapat aspek lain yang perlu diberi perhatian? Bagi membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, bersama saya pada hari ini ialah 3 orang ahli panel yang akan berkongsi pandangan daripada perspektif yang berbeza. Panel pertama ialah Saudara Zul yang akan membincangkan tentang konsep pendidikan digital, kepentingannya serta tahap kesediaan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Seterusnya, panel kedua ialah Saudara Syahrul yang akan menghuraikan aspek pengucap awam berkesan dalam era pendidikan digital. Dan akhir sekali, panel yang ketiga ialah Saudari Seri yang akan membincangkan perancangan dan pelaksanaan pengucapan awam dalam memastikan penyampaian mesej lebih berkesan pada era digital. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya ingin memulakan forum ini dengan soalan pertama kepada Saudara Zul. Okey, Saudara Zul, pada pandangan saudara, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan digital dan sejauh manakah masyarakat Malaysia benar-benar bersedia menghadapinya? Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diberikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada moderator, ahli panel yang saya hormati serta para hadirin sekalian. Apabila kita menyebut tentang pendidikan digital, ramai yang beranggapan bahawa ia sekadar belajar menggunakan komputer ataupun telefon pintar. Namun, sebenarnya pendidikan digital ini merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh bagi meningkatkan keberkesanan pelajaran. Ia bukan sekadar menggunakan peranti tetapi melibatkan penggunaan platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan, bahan digital, kecerdasan buatan, analisis data dan pelbagai teknologi lain yang menyokong pembelajaran secara lebih fleksibel dan interaktif. Baik, sebagai contoh, kita sendiri di Institut Pendidikan Guru menggunakan Google Classroom, Microsoft Teams, D5, Canva, Google Meet serta pelbagai aplikasi lain untuk melaksanakan tugasan dan pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa pendidikan digital ni bukan lagi sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan. Malah, ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Jadi, mengapa pendidikan digital begitu penting? Pertama, ia membolehkan pembelajaran ni berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana jua. Pelajar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada bilik darjah. Mereka boleh mengakses mereka boleh mengakses nota, video pembelajaran, jurnal akademik, bahan rujukan hanya dengan menggunakan telefon pintar ataupun komputer riba. Kedua, pendidikan digital membantu melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21. Contohnya seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Kemahiran ini amat diperlukan bagi menghadapi dunia pekerjaan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Namun begitu, persoalan utama forum kita ialah, adakah kita benar-benar bersedia? Jadi, pada pandangan saya, jawapannya adalah ya. Tetapi belum sepenuhnya lah. Mengapa saya berkata demikian? Kerana hal ini masih terdapat beberapa cabaran yang perlu kita hadapi. Walaupun kebanyakan pelajar di bandar mempunyai akses internet yang baik, masih
terdapat pelajar di kawasan luar bandar yang menghadapi masalah capaian internet dan kekurangan peranti. Keadaan ini menyebabkan peluang pembelajaran tidak dapat dinikmati secara sama rata. Jadi, seterusnya, cabaran kedua ialah literasi digital. Jadi, seperti yang kita tahu, tidak semua pengguna mempunyai kemahiran untuk menggunakan teknologi secara berkesan. Ada yang mahir menggunakan media sosial, tapi kurang tahu cara mencari maklumat yang sahih, menyemak kesahihan sumber ataupun menjaga keselamatan data peribadi. Selain itu, kita juga berdepan dengan isu penggunaan AI. Hari ini ramai pelajar menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI lain untuk membantu menyiapkan tugasan. AI ni sememangnya membawa banyak manfaat kerana dapat menjimatkan masa dan membantu menjana idea. Namun, jika digunakan tanpa kawalan, pelajar mungkin menjadi terlalu bergantung kepada AI sehingga dapat mengurangkan usaha berfikir secara kritis dan menghasilkan idea sendiri. Oleh itu, saya berpandangan bahawa pendidikan digital ni bukan sekadar menyediakan kemudahan teknologi, tapi juga membentuk sikap yang bertanggungjawab dalam menggunakannya. Guru perlu membimbing murid supaya menggunakan teknologi secara beretika, bukannya bergantung sepenuhnya kepada teknologi. Sebagai bakal guru, kita juga perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital agar mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, kreatif dan lebih berpusatkan murid. Justru, saya berpendapat bahawa Malaysia sedang berada pada landasan yang baik, yang mana ke arah pendidikan digital lah. Namun, usaha memperkukuh infrastruktur, meningkatkan literasi digital dan membudayakan penggunaan teknologi secara beretika ni perlu diteruskan agar semua pihak benar-benar bersedia menghadapi era pendidikan digital. Baik, sekian. Terima kasih daripada saya. Terima kasih Saudara Zul atas perkongsian yang sangat jelas. Daripada penjelasan tadi, kita dapat memahami bahawa pendidikan digital bukan sekadar penggunaan teknologi, malah ia memerlukan kemahiran, etika dan kesediaan semua pihak. Namun begitu, apabila pembelajaran semakin bergantung pada teknologi, cara kita berkomunikasi juga turut berubah. Hal ini membawa kita kepada persoalan yang seterusnya. Jadi saya ingin menjemput Saudara Syarul untuk berkongsi pandangan beliau. Dalam era pendidikan digital ini, apakah ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang pengucap awam yang berkesan dan bagaimanakah teknologi membantu atau mungkin menjadi cabaran kepada seorang pengucap? Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator, ahli-ahli panel serta hadirin yang saya kasihi sekalian. Saya ingin memulakan dengan satu persoalan. Pernahkah kita mengikuti satu pembentangan yang penuh dengan fakta tetapi akhirnya kita tidak memahami apa-apa? Situasi ini sering berlaku kerana ilmu sahaja tidak mencukupi. Penyampaian yang kurang berkesan boleh menyebabkan mesej yang baik gagal difahami dan diterjemahkan oleh audiens. Oleh itu, dalam era pendidikan digital, kemahiran pengucapan awam menjadi semakin penting kerana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu secara bersemuka, malah turut berkomunikasi melalui pelbagai platform digital. Secara umumnya, pengucap awam berkesan ialah seseorang yang mampu menyampaikan idea dengan jelas, tersusun, menarik dan meyakinkan audiens untuk memahami serta memberi perhatian dan menyampaikan memberi perhatian serta faham terhadap mesej yang disampaikan. Pada pandangan saya, terdapat 5 ciri utama yang perlu dimiliki oleh seseorang pengucap awam yang berkesan. Ciri yang pertama ialah penguasaan terhadap isi. Seorang pengucap perlu benar-benar memahami topik yang dibincangkan. Apabila seseorang menguasai isi, dia akan lebih yakin ketika bercakap dan mampu menjawab soalan yang diajukan oleh audiens. Sebagai contoh, jika seorang guru ingin menerangkan tentang penggunaan AI dalam pendidikan, guru tersebut perlu mengetahui bukan sahaja kelebihan AI tersebut, malah guru perlu memahami tentang risiko
seperti penyalahgunaan AI, isu plagiarisme dan kebergantungan murid terhadap teknologi semata. Dengan pengetahuan yang menyeluruh, penyampaian akan menjadi lebih meyakinkan. Seterusnya, ciri yang kedua ialah komunikasi yang jelas dan tersusun. Pengucap perlu menggunakan bahasa yang mudah difahami serta menyusun isi mengikut urutan yang logik. Elakkan penggunaan istilah yang terlalu sukar tanpa penjelasan kerana hal ini boleh menyebabkan audiens hilang fokus. Sebagai bakal guru, kita perlu mengingati bahawa objektif utama pengucapan ialah memastikan mesej yang disampaikan dapat difahami, bukannya sekadar menunjukkan bahawa kita mengetahui banyak perkara. Selain itu, ciri yang ketiga ialah penggunaan komunikasi bukan lisan atau paralinguistik. Ramai beranggapan pengucapan awam hanya bergantung pada kata-kata, sedangkan bahasa badan memainkan peranan yang sama penting. Hubungan mata, intonasi suara, ekspresi wajah, pergerakan tangan dan postur badan mampu meningkatkan keyakinan audiens terhadap penyampai. Sebagai contoh, jika seorang guru bercakap dengan nada yang terlalu perlahan dan sentiasa melihat nota, murid mungkin akan hilang minat. Sebaliknya, jika guru menggunakan intonasi yang bervariasi serta berinteraksi dengan murid, suasana pembelajaran akan menjadi lebih aktif. Ciri yang keempat ialah keupayaan menyesuaikan diri dengan teknologi. Dalam era pendidikan digital, pengucap tidak lagi hanya bergantung kepada suara semata-mata. Mereka juga perlu mahir menggunakan pelbagai teknologi seperti Canva, PowerPoint, Google Meet, Microsoft Teams, aplikasi kuis seperti Kahoot dan Quizizz, serta platform pembelajaran seperti Google Classroom atau D5. Namun begitu, teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting ialah bagaimana pengucap menggunakan alat tersebut untuk menyokong penyampaian, bukannya mengganggu perhatian audiens. Sebagai contoh, slide yang terlalu padat dengan teks akan menyebabkan audiens lebih sibuk membaca berbanding mendengar penjelasan pengucap. Oleh itu, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara bijaksana. Seterusnya, ciri kelima ialah kemampuan berfikir secara kritis dan spontan. Dalam sesuatu forum atau pembentangan, pengucap mungkin menerima soalan yang tidak dijangka. Pada ketika inilah, kemampuan berfikir secara kritis amat diperlukan. Pengucap yang baik, mereka tidak akan panik. Sebaliknya, mereka akan mendengar soalan dengan teliti, berfikir seketika sebelum memberikan jawapan yang logik dan disokong dengan contoh atau fakta yang relevan. Baiklah, hadirin sekalian, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang cabaran pengucapan awam dalam era digital. Walaupun teknologi memudahkan komunikasi, ia juga membawa beberapa cabaran. Antaranya ialah gangguan tumpuan audiens. Semasa pembelajaran dalam talian, pelajar mudah terganggu oleh media sosial, mesej atau aplikasi lain. Oleh itu, pengucap perlu lebih kreatif bagi mengekalkan perhatian audiens. Selain itu, penggunaan AI juga menimbulkan satu persoalan. Adakah teknologi akan menggantikan peranan pengucap? Pada pandangan saya, jawapannya tidak. AI mampu membantu menyediakan idea, menyusun isi atau menghasilkan bahan pembentangan. Namun begitu, AI tidak dapat menggantikan nilai kemanusiaan seperti empati, emosi, interaksi dan kemampuan seseorang guru untuk memahami keadaan murid. Hubungan yang terjalin antara guru dan murid masih memerlukan sentuhan manusia. Justru itu, seseorang pengucap awam yang berkesan pada masa kini bukan sahaja perlu menguasai ilmu, malah perlu menguasai teknologi, berkomunikasi dengan yakin dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia pendidikan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Syarul atas perkongsian yang sangat bernas. Tadi saudara telah menjelaskan bahawa seorang pengucap awam bukan sahaja perlu peta bercakap, malah ia perlu mempunyai perancangan yang rapi serta bijak memanfaatkan teknologi. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kepada panel yang ketiga, Saudari Seri. Pada pandangan saudari, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merancang dan melaksanakan pengucapan awam yang berkesan, khususnya dalam era pendidikan digital?
Selain itu, apakah cadangan yang boleh dilaksanakan agar guru dan pelajar benar-benar bersedia menghadapi transformasi pendidikan digital? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator dan rakan-rakan panel serta hadirin sekalian. Saya amat bersetuju dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh saudara Syarul dan saudara Zul. Pendidikan digital sememangnya membuka pelbagai peluang kepada dunia pendidikan. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya jika kita merancang dan melaksanakan pengucapan awam dengan baik. Pada pandangan saya, pengucapan awam yang berkesan bukanlah sesuatu yang berlaku secara spontan, tetapi memerlukan persediaan yang teliti. Sebagai bakal guru, kita bukan sekadar menyampaikan maklumat, malah bertanggungjawab memastikan murid benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari. Oleh itu, terdapat 4 langkah utama yang perlu diberi perhatian dalam merancang dan melaksanakan pengucapan awam. Langkah pertama ialah menetapkan objektif yang jelas. Sebelum menyampaikan suatu ucapan atau pembentangan, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah yang ingin dicapai? Adakah kita mahu memberi maklumat, memuja audiens atau meningkatkan kesedaran tentang sesuatu isu? Sebagai contoh, jika objektif kita ialah meningkatkan kesedaran tentang penggunaan AI secara beretika, maka keseluruhan isi, contoh dan aktiviti yang digunakan perlu menyokong objektif tersebut. Dengan cara ini, penyampaian akan menjadi lebih fokus dan tidak menyimpang daripada tajuk. Langkah kedua ialah mengenali audiens. Setiap kumpulan audiens mempunyai latar belakang dan tahap pengetahuan yang berbeza. Oleh itu, pengucapan perlu menyesuaikan bahasa, contoh dan pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, jika kita berucap kepada murid sekolah rendah, penggunaan bahasa yang mudah serta aktiviti interaktif seperti kuis atau permainan digital lebih sesuai. Namun, jika audiens terdiri daripada guru atau pelajar universiti, pengucap boleh memasukkan data, kajian atau contoh yang lebih mendalam. Jelaslah bahawa memahami audiens merupakan faktor penting bagi memastikan mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Langkah ketiga pula ialah menggunakan teknologi secara bijaksana. Dalam era pendidikan digital, pelbagai aplikasi seperti Canva, Google Slide, PowerPoint, Mentimeter, Kahoot dan Quizizz boleh digunakan untuk menjadikan penyampaian lebih menarik. Namun begitu, saya ingin menegaskan bahawa teknologi hanyalah alat untuk menyokong penyampaian, bukannya menggantikan peranan pengucap. Ada kalanya kita melihat pembentangan yang dipenuhi animasi, video dan kesan khas, tetapi penyampai gagal menghuraikan isi dengan baik. Akibatnya, audiens lebih mengingati reka bentuk slide berbanding mesej yang ingin disampaikan. Oleh itu, keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kemahiran komunikasi perlu diberi perhatian. Langkah keempat pula ialah membuat penilaian dan refleksi selepas pengucapan. Selepas selesai menyampaikan ucapan, pengucap perlu menilai kekuatan dan kelemahan diri. Kita boleh mendapatkan maklum balas daripada pesyarah, rakan atau audiens. Maklum balas ini penting untuk membantu kita menambah baik penyampaian pada masa akan datang. Sebagai bakal guru, amalan refleksi juga merupakan satu budaya profesional yang perlu diterapkan supaya kita sentiasa meningkatkan kualiti pengajaran dan komunikasi. Hadirin sekalian, selain perancangan dan pelaksanaan, saya juga ingin mengemukakan beberapa cadangan bagi meningkatkan kesediaan pendidikan digital di Malaysia. Cadangan pertama ialah memperkukuhkan latihan literasi digital kepada guru dan murid. Kemahiran menggunakan teknologi boleh disertai dengan pengetahuan tentang etika digital, keselamatan cyber dan cara menilai kesahihan maklumat. Dengan itu, pengguna bukan sahaja mahir menggunakan teknologi, malah mampu menggunakannya secara bertanggungjawab. Cadangan kedua pula ialah memastikan akses kepada teknologi lebih menyeluruh. Masih terdapat sekolah yang menghadapi kekangan dari segi cabaran, dari segi capaian internet dan kemudahan peranti. Oleh itu,
Usaha kerajaan, pihak sekolah dan komuniti perlu diteruskan agar setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk menikmati manfaat pendidikan digital. Cadangan ketiga ialah menggalakkan penggunaan AI secara beretika. AI bukanlah musuh kepada pendidik. Sebaliknya, AI boleh dijadikan pembantu dalam pembelajaran, contohnya untuk menjana idea, mendapatkan penerangan awal atau membantu menghasilkan bahan pembelajaran. Namun begitu, penggunaan perlu memastikan bahawa hasil daripada AI disemak, difahami dan diolah menggunakan pemikiran sendiri. Dengan kata lain, AI seharusnya menjadi alat sokongan, bukannya pengganti kepada usaha dan kreativiti manusia. Sebagai penutup, saya ingin mengaitkan semula dengan tajuk forum kita, iaitu pendidikan digital. Adakah anda benar-benar bersedia? Pada pandangan saya, kesediaan sebenar bukan hanya diukur melalui kecanggihan teknologi yang dimiliki. Sebaliknya, ia bergantung pada kesediaan kita untuk belajar, berkomunikasi secara berkesan serta menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Jika semua pihak, termasuk guru, murid, ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan masing-masing, saya yakin pendidikan digital mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja celik teknologi, malahan mempunyai nilai, integriti dan daya saing yang tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Seri atas perkongsian yang sangat menyeluruh. Hadirin sekalian, daripada ketiga-tiga pandangan yang telah dikemukakan, jelas bahawa pendidikan digital bukan sekadar melibatkan penggunaan teknologi, tetapi turut memerlukan kemahiran berkomunikasi, perancangan yang sistematik serta sikap yang bertanggungjawab. Sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, saya ingin menjemput setiap ahli panel untuk memberikan rumusan akhir. Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Baik, sebagai rumusan daripada pihak saya ingin menegaskan bahawa pendidikan digital ni merupakan satu perubahan besar dalam sistem pendidikan yang tidak boleh dielakkan. Teknologi telah mengubah cara kita memperoleh ilmu, berinteraksi dan melaksanakan proses pengajaran serta pembelajaran. Namun begitu, kesediaan menghadapi pendidikan digital ni bukan hanya bergantung kepada kemudahan internet atau kecanggihan peranti, tapi turut melibatkan tahap literasi digital, kemahiran menggunakan teknologi secara beretika dan kesediaan untuk terus belajar. Oleh itu, semua pihak sama ada kerajaan, institusi pendidikan guru, ibu bapa maupun pelajar perlu memainkan peranan masing-masing bagi memastikan tiada sesiapa yang tercicir dalam arus transformasi digital. Saya percaya bahawa jika cabaran seperti jurang digital dan kekurangan kemahiran dapat diatasi, pendidikan digital ni mampu melahirkan generasi yang lebih berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara moderator. Sebagai rumusan, saya ingin menekankan bahawa dalam era pendidikan digital, kemahiran pengucapan awam menjadi semakin penting. Walaupun teknologi seperti AI, platform pembelajaran dalam talian dan pelbagai aplikasi digital semakin berkembang. Semua teknologinya hanyalah alat yang membantu proses penyampaian. Yang menentukan keberkesanan sesuatu penyampaian ialah kemampuan seseorang pengucap untuk menguasai isi, berkomunikasi dengan jelas, menggunakan bahasa yang sesuai serta mampu menarik perhatian audiens. Sebagai bakal pendidik, kita perlu sentiasa meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan seperti empati, kreativiti dan integriti. Saya yakin bahawa guru yang menguasai kemahiran komunikasi serta bijak menggunakan teknologi akan lebih berjaya melahirkan murid yang aktif, berfikiran kritis dan berkeyakinan tinggi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Sebagai penutup daripada pihak saya ingin menegaskan bahawa kejayaan pendidikan digital bergantung kepada perancangan sistematik
dan pelaksanaan yang berkesan. Penggunaan teknologi perlu disertai dengan objektif yang jelas, strategi penyampaian sesuai dan penilaian berterusan supaya proses pembelajaran benar-benar memberi impak kepada murid. Selain itu, penggunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI perlu dilihat sebagai satu peluang untuk meningkatkan kualiti pendidikan, bukannya sebagai jalan pintas yang menggantikan usaha dan pemikiran manusia. Sebagai bakal guru, kita perlu menjadi contoh kepada murid dengan menggunakan teknologi secara beretika, bertanggungjawab dan berhemah. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadi pendidik yang bukan sahaja celik digital, malah mampu membimbing generasi akan datang agar menggunakan teknologi untuk membina ilmu, nilai dan masa depan yang lebih cemerlang. Dengan usaha semua pihak, saya yakin kita benar-benar mampu merealisasikan pendidikan digital yang berkualiti dan inklusif. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Zul, Saudara Syarul dan Saudari Seri atas perkongsian yang sangat bernas dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian, daripada perbincangan yang telah kita dengar sebentar tadi, jelas bahawa pendidikan digital bukan sekadar melibatkan penggunaan teknologi di dalam bilik darjah, malah ia menuntut kesediaan dari segi kemahiran, sikap, etika dan komunikasi. Sebagai bakal pendidik, kita perlu sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, di samping memastikan nilai-nilai murni dan kualiti pendidikan terus dipelihara. Semoga forum pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua serta membuka ruang untuk kita berfikir dengan lebih kritis tentang peranan masing-masing dalam menjayakan transformasi pendidikan digital di negara kita. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi secara bijaksana demi melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan berintegriti. Dengan itu berakhirlah forum kita yang bertajuk Pendidikan Digital, adakah anda benar-benar bersedia? Saya mewakili seluruh ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan ribuan terima kasih kepada pensyarah khusus yang dihormati serta rakan-rakan sekalian atas kesudian meluangkan masa mengikuti forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.